haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifu as-su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah sekali lagi pada malam Sabtu, iaitunya malam ini siapa pula masa pukul 8 lebih kurang tak 8:05 dengan tidak keuzuran saya babome siapa malam ni untuk kita bui ajaran tazkirah sikit sebanyak. Tak lain tak bukan malam ni sekadar sejel berlebih kurang akan mengikuti ceramah agama ataupun tazkirah agama dengan tafsir suratul Hadid, iaitu satu surah di dalam ayat suci Al-Quran, iaitu surah besi. Maka tak melanjutkan masa, sebagaimana berfirman Allah Subhanahu wa taala, berbunyi di dalam ayat suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Wallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin summa istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'
wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahu wa maulana al-azim. Alhamdulillah, sekali lagi banyak kita syukur dengan Allah Ta'ala, yang mana saya baca di dalam ayat suci Al-Quran suratul Hadid yang berbunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim, yaitu telah mengucap bertasbih bagi Allah itu oleh barayan di dalam segala langit dan di dalam segala bumi, dan ialah Tuhan Allah yang amat kekerasan lagi amat hakim, iaitu bijak sana nasabah kepada perbuatan. Alhamdulillah, ini semata-mata nak notih sekalian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi, pada para ibu dan bapa penonton yang duk mengikut di dalam Baba Channel FC malam ni, dengan kenyataannya walaupun ayat suci Al-Quran yang lama masa dah 1400 tahun berlebih kurang, walau begitu dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, nah ambil daripada masa dulu sampai ke sekarang, itu sebagai lambagaan hidup dan sebutir makhluk, sebuah makhluk, barang-barang yang diciptai oleh Allah, yang menunjuk bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluk kesayangan, menciptaan untuk makhluk sebagai wak peringatan bahawa kita sekarang adalah hidup hal di dalam keadaan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai Allah lah yang buat sekalian perkara di dalam permukaan bumi, sebelah atas dan sebelah bawah, hatta teruskan dikatakan makhluk ataupun perkara baru, ataupun dikatakan alam, dan satu lagi iaitu mungkin yang tertentu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, yang jaga dan mentadbirkan. Maka pihak sebelah makhluk semata-mata menyucikan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bertasbih, bertanzih, untuk kita melaksana keimanan dan keyakinan lulus semasa hidup, terus kita sampai kepada akhirat kelak. Alhamdulillah, telah mengucap bertasbih bagi Allah itu oleh barang yang di dalam langit, yaitu dan barang di dalam bumi, ialah Tuhan yang amat kekerasan. Tuhan ialah nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai Tuhan yang memilik, Allah sebagai Rabb, iaitunya satu gemala alam yang mencukupi, yang memenuhi, nah, yang meliputi, memilikkan alam. Rabbil alamin, Allah lah iaitu milik sekalian alam, di antara sebelah atas, sebelah bawah dan barang antara, semua dikatakan alam dan makhluk. Semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadapnya jaga dan mentadbir, sebagai kita nak melaksanakan, nak menyucikan kepada Allah. Nah, semata-mata makhluk seperti kita, manusia, jin dan malaikat. Nah, mereka jin, manusia, dan barang-barang antara yang berakal ataupun yang tidak berakal,
dinamakan katanya benda itu alam, benda itu makhluk, benda itu baru, barang makhluk, semata-mata menyuci mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menyuci terhadap Allah Subhanahu wa taala semata-matanya. Masya-Allah. Alhamdulillah. Di sini ayat katanya, "Ninglah bil hikmah." Dengan Tuhan jadikan sekalian makhluk, hal keadaan makhluk, serba-serbi makhluk, kasih saya terhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat semata-mata dengan Allah, walaupun makhluk itu ia tidak berakal ataupun makhluk itu berakal, semata-mata menyucikan dengan Allah. Bertasbih, bertanzih semata-mata mereka itu dengan Allah Ta'ala. Kayu, batu, langit, bumi, bara-bara antara, butir pasir, butir tanah, segala pokok kayu-kaya, segala binatang-binatang darat, binatang laut, bahkan semua di dalam hawasyi makhluk Allah sekitar alam telah tiap-tiap masa, tiap-tiap saat Malaysia dia menyuci kepada Allah Ta'ala, dia menyuci terhadap kepada Allah Subhanahu Ta'ala semata-mata. Lebih-lebih lagi kita manusia yang berakal, yang ada berhak tutupi terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan sakat masa kita hidup dunia saja, iaitu melulus kita di alam barzah, alam kubur, sampai kita kepada mahsyar. Lagi kita akan buka pintu syurga. Sepatut hari ini Malaysia kita menyuci dengan Allah sebagai dengan katanya subhanallah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu sebagai mengucap tasbih, meluluskan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagai Allah sifat dengan kekerasan, lagi bijaksana dan sebuah kepada perbuatan. Ini ayat katanya, Allah adalah kekerasan. Allah wahwal aziz, kemuliaan kekerasan Allah. Al-Hakim, Allah nak sebuah kepada perbuatan yang tidak ada contoh. Tak ada tauladan. Tuhan buat langit bumi, di mana tauladan? Langit Tuhan buat, adakah ada contoh? Di kandungi Tuhan buat langit, juga Tuhan buat bumi, adakah contoh? Ada tauladan? Tak ada. Tak ada contoh, tak ada tauladan. Ini dikatakan Al-Hakimun, bijaksana dan sebuah kepada perbuatan. Semata-mata takluk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Inilah wajib kita berilmu hari ini semata-matanya. Wajib kitanya tiap-tiap masa, bahkan hari dengan malam, untuk kita memperkenali Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar, sebagai untuk kita keyakinan dalam hati kita, hati senubari kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari ini bahkan wajib di atas kita menyuci, semata-mata kita ingat dengan Allah, bertanzih, untuk kita mendapat diri kita perapat laksananya Malaysia sebagai dengan maknawi kita, dengan hati senubari kita senantiasa. Kita perapat tubuh kita sebagai perapat dengan maknanya kasih sayang kita terhadap Allah Ta'ala, semata-mata ingat kita dengan Allah, tak lain tak bukan dengan menyucikan Allah, iaitu dengan lafaz subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu lafaz bertasbih. Sebab itulah di dalam semaya kitanya, termasuk di dalam wirid kita tiap-tiap malam, tiap-tiap hari di belakang semaya, bahkan pada semaya zuhur 4 rakaat, semaya asar 4 rakaat, semaya maghrib 3 rakaat, semaya isya 4 rakaat, semaya subuh 2 rakaat. Semua sekali capur 17 rakaat. Dengan 17 rakaat, dengan 5 waktu di belakang semaya, makanya kita sunat berwirid dengan bertasbih. Hak nyatanya yang bermaksud pada sahih, iaitu lepas pada semaya subuh dan lepas
semaya Maghrib dan Isya. Sunat kita bertasbih 33 kali sekara, 33 kali sekara. 33 apa ni? 33 34 dengan kata Allahu Akbar. Tu apa? Makna di sini ni ayat katanya, tiap-tiap masa ni dalam sehari semalam, wa burussalah di belakang semaya 5 waktu ni, hendak kita ingat dengan Allah Taala. Kita menyuci sebagai apa ni? Laksananya kita nak jaga dalam tubuh, lebih-lebih hati senabari kita senantiasa dia ingat dengan Tuhan kan. Dia ingat dengan gembala, iaitu Tuhan menjadikan langit bumi hatta ia menjadi segala anggota kepada kita sendiri. Dengan katanya subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Dan segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah dengan maksud alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 33 kali. Salasan wa salasina. 33 kali di belakang semaya. Yang tertentu khusus mengikut pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenyataannya di belakang semaya 5 waktu, sekurang-kurang kita 2-3 waktu hok kenyataan lepas kepada semaya Maghrib, semaya Isya dan semaya subuh. Sunat benar-benar mengagungkan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini sepatut sebagai kita menyuci. Tapi walaupun bagaimana, di luar pada semaya pada ayah-ayah dan ibu, iaitu pada mama dan ayah, kepada penonton semua, kita kena jaga. Walaupun luar pada semaya, akan kita kena bunyi dengan kalimah menyuci dengan Allah Ta'ala. Kerana kalimah menyucikan bertasbih kepada Allah itu dengan semaya diwarikan dengan khasah. Seperti mana lepas semaya 33, 34 dikatakan Allahu Akbar. Itu hak warid datang daripada sahih hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun luar pada tu, makanya walaupun masa tengah hari dan malam, senantiasa kita kena ingat dengan Allah. Hari ni kita nak pergi waktu sebah, nak baca 1000, 2000, tidak ada muskilah lah. Tidak ada lari patah lah. Kita nak 3000 sehari, 2000 sehari, ataupun 100, 200. Tapi sekurang-kurang kita kena ada. Salah satunya saya pemumuk di dalam kitab-kitab ulamanya, bertasbih salah satu yang paling agung sekali, yang paling murah sekali, yang paling tinggi, ialah dengan bacanya sebagai memujikan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan katanya subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, tinggi derajat, tinggi kelah, banyak pahala. Sikit sikap kalimah, sikap kata ibu-ibu dan bapa, Allahu Akbar. Sikap sekali-kali subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan sangat kepujian Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, sangat kepujian. Subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah, sangat kepujian Allah Subhanahu wa taala. Puji makhluk terhadap Allah, cucinya makhluk kalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan sekalian langit bumi. Subhanallahil azim, maha suci Allah taala dan maha besar kurniaan Allah. Maha suci Allah, maha besar kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maknanya subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Mi'ata marratin, 100 kali fi yaumin wa lailah. Iaitunya pada sehari semalam. Siapa-siapa boleh menyucikan Allah Ta'ala dengan kalimah yang lain daripada wirid semaya di belakang semaya 5 waktu, dengan subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim, nyata-nyata kalimah puji kepada Allah Ta'ala semata-mata,
kalimah menta'zimkan makhluk terhadap Allah Ta'ala, iaitu kita manusia terhadap Allah Ta'ala, maka dengan kalimah ni tidak adalah balasnya, malaikat tidak ada timenge semasa hidup dunia. Sebesar-besarnya kita boleh tengok timeng kita di pada mahsyar, seberat-berat timengnya. Nah, tidak adalah neraca kita nak timeng di dalam dunia ni. Nak rakyat kata berat, nak ambil kilo timeng getah, dah kilo timeng kereta, timeng kayu, orang duk beli kayu 4-50 stel sekilo tu, tak boleh nak timeng. Nak rakyat kata ni lah sikap kata kalam pendek sedikit saja dengan kata subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali sehari semalam, kata Rasulullah mengikut pada satu hadis, berat timengnya. Seberat-berat tidak ada nak bandingnya, malaikat boleh timbang dengan neraca Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Marilah ibu-ibu dan bapa semua, setelah kita dengar dah sebegitu di dalam hadis yang bermaksudnya, setelah kita dengar bahawanya dengan kepujian, kesucian ataupun bertasbih untuk kita semata-mata sakut hati kita terhadap Tuhan yang menciptai langit bumi, dan Tuhan sekalian perkara lebih lagi yang telah menjadi kita, maka dengan besarnya pandangnya di sisi Allah Ta'ala di akhirat kelak tidak ada balasan malaikatnya dengan syurga duk menunggu ke kita. Allahu Akbar, tinggi sekali-kali. Itu lebih kurangnya yang bermaksud. Maka dengan iringnya dengan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala lahu mulkus samawati wal ard, bagi Allah semata-mata lah itu milik raja. Lahu mulkus samawati wal ard, milik Allah sebagai raja yang menjagakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jaga artinya di sini kata ulama, Allah Ta'ala menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi akan sekali dengan bara-bara antara. Tuhan menjadi 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan kesudahan bara-bara antara. Itu maknanya lahu mulkus samawati wal ard, semata-mata bagi Allah Ta'ala lah milik raja telah menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Itu kenyataan. Kerana kata 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan mari kalimah jamak as-samawati wal ard, berlapis-lapis se langit dan berlapis-lapis se bumi. Dengan semata-mata kerana Allah Ta'ala menjadi. Berapa hari Tuhan menjadikan langit 7 lapis, bumi 7 lapis? Dengan di menyahu ataupun di kalam cerita dengan ayat lain sebagaimana di dalam surah Sajadah yang kita baca pagi Jumaat pagi tadi. Dengannya fi sittati ayyamin, pada masa qadar 6 hari. Tuhan buat langit, bumi, bara-bara antara qadar masa 6 hari saja. Itu nak tunjuk kata beraluhan Allah Ta'ala. Ia nak notis di sini bahawasanya Allah Ta'ala menjadi sekalian perkara dengan berlapis-lapis langit, berlapis-lapis bumi dan bara-bara antara qadar masa 6 hari. Walaupun Tuhan nak buat dengan satu kelip mata, satu saat, akal kita kena terima, akal kita kena jom. Pasal Allah Ta'ala wa huwa ala kulli syai'in qadir, ataupun innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada ayat lainnya, Allah Ta'ala amat kuasa di atas tiap-tiap suatu perkara. Itu pada ayat-ayat dan mama. Tapi ini nak notis, nak menunjuk bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala nak hajar dengan hamba-hamba seperti kita ni di dalam satu pekerjaan, maka hendaklah kamu beraluh. Beraluh si. Di dalam apa saja kamu nak kerja, menghendaki satu perkara, jangan kamu bergelah gesah. Jangan kamu tutup dengan bergaduh. Hendak kamu kerja dengan bertolak asa. Tak gitu. Walau Tuhan nak menjadi sekalian perkara, nyata Tuhan Maha Kuasa. Tuhan nak buat sekalikum, ia tidak ada masalah. Nak gitu ke? Nak buat dengan masa 15 minit, 20 minit, katalah 1 je. Sejam 2 je, tidak jadi bermasalah. Lek kita fikirnya kerana Allah Ta'ala
amat kuasa. Ini wajib kita i'tikad sebagai akidah bagi ahli sunnah wal jamaah. Tuhan amat kuasa, ia nak menciptakan, ia nak buat sekalian perkara di bawah naungi dia. Sebagai hak dia takluk, hak dia takluk, ia mengerjakan sebagai menaklukkan iaitu qudrat dan iradah sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuasaan bagi zat yang qadim sedia untuk nak buat satu-satu perkara dengan menguasai. Tapi ditunjuk hajar oleh Allah Ta'ala sendiri terhadap hamba-hamba sekalian hamba dianya dengan bertolak asuh dengan berlalu. Tengok Tuhan menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan barat antara sekadar 6 hari saja. Itu dibahasakan kepadanya berlalu. Berlalu ataupun sifat lumrah bagi hamba-hamba Allah SWT. Ia menciptai apa-apa nak buat satu perkara, diseronok dengan berlalu, dicatat dengan berlalu, diajaran akhlak oleh Allah Ta'ala terhadap makhluk dengan berlalu. Sebab itulah dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadanya umat-umat dengan berlalu. Kaedah mari katanya al-ajalatu minasyaitan. Berepuh, bergelah gesah, beraduh, berebut, itu dibahasa pada syaitan. At-ta'anni minallah, yang lemah lembut, beraluh, anjur-anjur itu dibahasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ni kaedah kita kena berpeganglah sekali-kali. Di hari ni apa-apa kita nak kerja, tak ada kiralah kerja itu wa'emo ya bahasa dunia, tahu pun lebih-lebih lagi ya bahasa akhirat. Kita bertolak asuh. Kena pergi semua. Ibarat kereta tu tak degah tak apa. Dia tak bahaya, degah tu duk bahaya. Duk makan tria gerak, duk jatuh parit kerana kita mengatuk malam. Dia kena sekali cuk. Tapi kita ingat bergaluh, ingat bertolak asuh. Ibarat kereta tu dengan kodan 60, 70, 80 lagi waktu malam. Kita segar mulai naik sampai 100. Kalau kita mengatuk-mengatuk bertolak asuh, nak ayat katanya dengan cermat kita hal lama. Juga dengan ibadat. Kita bertolak asuh di sini dengan maknanya mencukupi dengan gaya kita. Malam kita bangun semaya malam, dah kita ke tengah hari, syara tengah hari. Serta kita bertolak asuh, maknanya bertolak asuh cukup pada dengan tubuh kita, dengan keyakinan kita, dengan lumrah kita, dengan hawasyi dalam tubuh badan kita hari-hari tak menjadi kecemuh. Maka hak ni dia pergi panjang, bertolak asuh ni pergi panjang. Lain pada mari gogang-gogang. Hak pada 10 hari kita buat dengan masa 5 hari, 6 hari, 7 hari. Tak ada sampai sebulan kita tahu. Dia tahu di sini nak klik mari semula dia payah. Allahu Akbar. Inilah ajaran di dalam syarak, ajaran Tuhan sendiri terhadap hamba-hamba dianya apabila nak kerja satu perkara, wa'emu mau kerja itu ia bahasa dunia, tahu pun kerja yang berkekal, iaitu untuk kita nak selamat di dalam kubur upama pada masyar. Maka hendaklah kamu kerja di dalam bertolak asuh supaya kamu tidak memudahkan beradu, tidak kecemusannya manis di dalam kerja ibadat. Allah ni ajaran oleh Allah SWT terhadap hamba dia dan dipimpin oleh pemimpin penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajurkan sebenar-benarnya. Maka setelah Allah Ta'ala memiliki langit 7 lapis, bumi 7 lapis, sejahterakan Allah Ta'ala terhadapnya, yuhyi wa yumit disambungkan. Yuhyi wa yumit, apa yang bermaksudnya? Tuhan Allah lah ia menghidup dan mematikan. Yuhyi wa yumitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tunggal wahdah, ia menghidup sekalian perkara dan mematikan. Tak kecuali benda itu benda yang bahasa menyawa, bahasa roh, dan benda itu hidup seperti pokok kayu. Pokok kayu dia bahasa tidak ada roh, dia hidup dengan makannya daripada galian-galian bumi, dengan air seperti kita juga. Tapi makannya bahasa binatang upamanya lembu kerbau. Dan juganya makannya seperti binatang-binatang laut seperti ikan dalam laut, burung beriak, semua tak sama dengan kita. Itu ia kejadian Allah Ta'ala. Nawayat kata semua daripada benda, tiap-tiap benda
mesti dia ada hidup, dia bahasa cakap pe hidup. Dan satu masa dia mati. Tapi hidup manusia begini. Mati manusia balah ni. Mati pokok hidup pokok kayu, mati pokok kayu lagu tu. Mati ikan, mati burung beriak di atas darat lagu ni. Maka nak rayak semua tu adalah menciptai Allah Ta'ala. Ia dijadi oleh Allah Ta'ala semata-mata. Wahdatullah, ketunggalan Allah Ta'ala lah ia buat sekalian perkara. Sebab itulah tiap-tiap perkara ia apabila kita tengok akan benda makhluk daripada makhluk Allah Ta'ala. Semua benda ia tidak lepas dengan Allah Ta'ala. Kita tengok orang panggilnya benda banyak. Ra'yatul kasrah lil wahdah. Kita tengok benda banyak tapi kembali kepada ketunggalan Allah. Benda ia Tuhan buat banyak. Banyak sekali-kali tak habis nak bilang. Bahkan kata setengah ulama 7-18 ribu daripada makhluk ia Tuhan menciptai. Ia Tuhan telah menjadikan. Tapi hak kita ruqyah hari ni, hak kita tengok, hak kita sanjung duk fikir dengan kepala kita. Tengok dengan musyahadah kita ni, ayat katanya tak siapa lagi. Baru berapa perkara hak kita tengok hari ni. Tak gitu. Maka sekali-kali hari ni kita kena ayat katanya perkara hak duk hidup hari ni, semua makhluk Allah Ta'ala di kalangannya kita manusia. Dengan semata-mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala menghidupkan. Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga dengan takdirkan daripada Allah Ta'ala satu masa akan hilang akan raib, iaitu mematikan. Maka tidak lepas Allah dengan Allah Ta'ala hidup kita hari ini dan mati kita esok hari. Sekalian pokok kayu-kayu, sekalian binatang di darat seperti ular, kambing, biring, ayat itai asal, semua hidup nyawa tak muka air bumi dan hidup nyawa di dalam laut. Itu semata-mata wajib kita i'tikad. Wajib kita suluhan semata-mata datang daripada Allah Ta'ala yang mentaksir, yang menentukan, yang mengerjakan, yang mentaksih sebagai takluk iradah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua itu adalah mati kita, hidup kita semata-mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tunggal saja. Ia menguasai, boleh menghidupkan satu benda dan mematikan satu benda. Menghidupkan satu perkara dan mematikan satu perkara. Ini sebagai mengikut pada tafsir ayat suci Al-Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Disambungi dengan ayat wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas tiap-tiap suatu perkara amat kekuasaan. Ini salah satu semata-mata kita kena buat menijah untuk kita jaga semata-mata. Di kalangan sebanyak sekali-kali hari ini ya kita membangsakan kita makhluk dengan Allah Ta'ala tidak meliputi. Tidak meliputi. Kerana hari ini nasabah pada akidah kitanya sekali-kali ia someh. Ia membicakkan bahagi tak habis datang daripada Allah kerana kita pergi sakut dengan makhluk gatik. Dia walah makhluk ni sebagai sahabat dan musabbat. Ada dia. Ia berlaku satu perkara nak dapat kepada musabbat, Tuhan menjadikan dengan sahabat. Ya kita lulusannya Tuhan wi katuk sikit. Wi nampak benda ni kerana berlakuan sesama makhluk nak boleh benda tu. Maka kalau kita kurang nasabah kepada akidah, maka hanyut kita. Na'udzubillah min zalika. Sebab itulah kita tengok satu perkara, akan kita tengok satu benda seperti orang buat rumah, pertukang buat rumah. Nampak aja manusia 2 3 4 orang necang buat rumah. Hakikat Allah Ta'ala hatakan manusia tu ialah dengan perbuatan Allah Ta'ala. Dengan usaha ikhtiar dibasa kepada kita. Ajaran pada hakikat, betul pada hakikat, nak jadi satu sifat daripada rumah. Umpamanya tiada rumah, di rumah. Nampak katanya si Toke Ahmad, si Toke Abdullah.
Sinecang dah. Ahmad Sinecang Abdullah. Upama orang tu buat kerja nak sebuah kepada orang muka laut, nak sebuah kepada orang kerja kapung, cocok tani apa semua tu nampak dok pergi mari. Itu adalah makhluk. Si Ahmad, si Abdullah, si Tayyib katakanlah hakikat ialah tunggal. Allah Subhanahu wa taala lah yang mengerjakan suatu perkara. Sebab itu nak sebuah kepadanya ayat suci Al-Quran. Satu ayat yang Allah Taala jaga untuk kita sebagai buat apa ni? Berakidah. Supaya kitanya zahir kita tu adalah dibasuh kepada orang tu orang ni, tapi hakikat semua tu datang daripada Allah Taala. Yang dok berlaku hari ni adalah ra'yatul kasrah lil wahdah. Tengok benda banyak kembali kepada Allah Taala satu. Itu sebagai bertauhid kita, akidah hati kita terhadap apa ni? Apa panggilnya hukum akidah bab pengengen kita hari-hari akan kita kena jaga. Takut leceh nak sebuah pada hati senubari. Itulah ayat katanya pada pasangnya mata kita. Nampak makhluk gi mari semua tak ada tu, tapi adalah kembali lillahi ta'ala. Semata-mata dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kerjaan satu-satu perkara. Sebagaimananya Tuhan katanya wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Itunya semata-mata firman Allah Subhanahu wa taala yang nak menceritakan tidak ada muka lain, iaitu semata-matanya Allah Subhanahu wa taala ia telah menjadikan tubuh kamu dan sekalian perbuatan kamu. Jadi perbuatan kita hari ni tak ada kiranya hok baru hok lama. Sedangkan tokoh-tokoh dok buat itu semua tu adalah menciptai. Allah Taala ada kerja. Itulah kerjaan Allah Taala. Nak sebuah kepada mereka duduk dalam laut, kerja di laut. Mereka duduk atas darat, kerjanya katalah naik rumah, duduk menyaku, gali-gali ye, cocok tani. Semua tu nampak pada nge tak ada gikok tu gikok ni adalah makhluk. Tapi hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ini nak notis kata Tuhan tu kuasa di atas tiap-tiap suatu perkara. Tak kecuali benda apa. Tak kecuali perkara apa. Semua Tuhan tu adalah kuasa. Sabit di sinilah semata-mata berakidah kitanya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jom hati kita akan terima hati kita semua laksana hari ini datang daripada Allah Taala. Hingga siapa tubuh kita sendiri dan sekalian perbuatan kita adalah datang daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ni nak notis, nak menunjuk katanya kuasa Allah Taala di atas tiap-tiap suatu perkara. Sabit kalau kita pergi mengaji kalimah nak kulli syai'in qadir. Tiap-tiap perkara maknanya di sini orang panggil ismun nakiratum, isim nakirah. Tak kecuali perkara apa, tak kecuali satu benda. Tiap-tiap perkara di dalam makhluk perbuatan Allah Ta'ala sebut kata perkara baru. Perkara alam Tuhan kuasa. Tuhan kuasa. Tiap-tiap perkara tak kecuali apa benda, apa perkara. Ialah di atas tiap-tiap suatu Allah Ta'ala lah amat kuasa. Wal awwalu wal akhiru. Tu disambungi dengan ayat suci Al-Quran. Wal awwalu wal akhiru. Ialah Allah Subhanahu wa taala, Allah Tuhan yang bersifat dengan awal. Ni nak notis kata zat maha mulia bersifat dengan awal. Awal di sini dengan maknanya mala awwalalahu. Allah awal yang tidak ada permulaan baginya. Ni Allah Ta'ala cerita sendiri, royak sendiri. Semata-mata Tuhan nak notis Allah Subhanahu wa taala nak menunjuk dengan makhluk kepada hamba dia, dialah yang awal. Awal di sini mana tidak ada mula. Tidak ada mula jadi. Ni kita dah mengaji sifat kidah. Dia dah ni. Ni salah satu dalil kidamun. Ataupun kidamin. Sedia Allah Subhanahu wa taala. Huwal awwalu. Ialah Allah yang awal. Awal yang mana la awwala lahu. Awal yang maknanya tidak ada permulaan. Allah yang maujud. Allah ada. Ada Allah bersifat dengan sedia. Maknanya awal. Awal yang mana tidak ada mula jadi. Qadim.
Hatu kita dah mengaji sifat 20. Salah satunya awal sifat wujud kidam. Ning dalil kidam. Dalil sedia Allah Ta'ala. Kalau kita pergi tengok di dalil nakli. Dalil nakal. Dalil ayat suci Al-Quran. Bahasa ini adalah satu dalil. Di dalam suratul Hadid. Dalil sedia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalil katanya Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan jadinya. Begitu dah. Ini panggil tamacat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala zat yang qadim, zat yang maha mulia, zat yang qadim yang tidak ada mula baginya. Tidak ada mula di sini mana tidak kena jadi. Ini kita berkecek kapung kitanya, Allah ada, tidak ada mula jadi. Mana dalil hak dia ayat sendiri dengan dalil nakli, dalil ayat suci Al-Quran, huwal awwalu. Disambungi huwal akhiru. Huwal awwalu wal akhiru. Allah lah awal dan Allah lah akhir. Akhir yang mana tak menasa. Allah tidak ada kesudahan. Pihak sebelah balik mari, terik tidak ada mula. Tak ada mula jadi. Maknanya awal. Tamacat. Ni yang kita dak kecek bahasa Sia katanya, bahasa Saman kata tamacat. Tamacat bukan air sungai, bukan langit, bukan bumi, bukan matahari, bukan arah kersi, bukan apa saja makhluk tidak ada tamacat. Makhluk dikena jadi. Nak ada makhluk walau lama baru. Tiap-tiap makhluk adalah mungkin. Siapa dia menjadi? Allah kullu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi zat yang maha mulia, zat yang qadim, zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tamacat. Tu baru kena. Kita pasal baru kena tepat. Hari ni kita duk pasal duk mengaji tak kena tepat. Kita duk tamacat tu. Hak orang agama asing lah. Dia kata air sungai nantuk pacu tamacat. Pokok kayu besar. 500 lilit tamacat. Nak gitu ke? Gunung Condong tamacat. Langit bahasa dia. Itu tak betul. Tak betul dengan nafsil amri. Tak kena dengan wakil. Hak tamacat pada wakil, tamacat pada nafsil amri, tamacat sungguh pada hakikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahasa dia. Ada Allah sedia. Sedia mana tidak ada mula. Tu kata. Kerana saya waktu baik masa Allah sini, kerana ini adalah satu dalil huwal awwalu wal akhiru. Mekejak, mekemah sebagai dalam hati senembari kita dan sebuah kepada akidah aqidil iman, keyakinan kita hari ni tumbuhannya ning dalil Allah Ta'ala sedia. Huwal awwalu, awal Allah yang mana tidak ada mula. Wal akhiru, akhir Allah yang mana tak binasa. Kalau kita tengok di dalam suratul Rahman, wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram, dan telah kekalah zat mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Telah kekal maknanya tidak ada kesudahan, tak binasa. Mana di sini nyata bagi kita. Dua-dua duk berepek dah ayat suci Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dulu daripada tiap-tiap suatu perkara, yakni dulu yang maknanya tidak ada permulaan jadi, dan tiap-tiap suatu perkara kemudian. Mana tiap-tiap satu perkara Allah Ta'ala menjadi. Allah begitu dah. Ia tidak ada mula jadi. Tidak ada orang beranak bagi dia, dan tidak ada anak. Allah wahdah. Hati kita nak baca kul huwallahu ahad. Ayat yang mula dengan satu Allah, iaitu suratul Ikhlas. Sudahan dengan satu Allah, juga suratul Ikhlas. Mula satu Allah disudahi dengan kufuan ahad. Tidak ada kongsi, tidak ada kufu, tidak ada sebalas seufahamu dengan Allah. Allah tunggal. Allah wahdah, satu. Lagi pula Allah bersifat dengan waz-zahiru wal batin. Allah Ta'ala yang zahir dan lagi yang batin. Yani Allah Subhanahu Wa Ta'ala zahir itu terang. Jika dirondeng dengan akal, ditilik dengan akal, terang Allah di sini yang mananya
kenyataan. Tidak ada kesomaran bagi Allah Ta'ala. Allah lah yang zahir dan Allah yang batin. Iaitunya Allah Ta'ala ialah satu benda yang kita tak dapat dengan sejahtera pacaan. Kezahiran Allah, kebatinan Allah. Allah bersifat dengan zahir, Allah bersifat dengan batin. Tiap-tiap perkara zahir adalah datang daripada Allah. Itu kalau kita sekira dengan benda makhluk lain daripada Allah. Nah, dan benda sekalian perkara zahir semua tu Allah. Batin adalah Allah. Tiap-tiap perkara hak batin semua dengan ketahuian Allah, dengan kehendak Allah. Zahir semua dengan ketahuian Allah, dengan kehendak Allah, dengan tertentu bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta, yang kerjakan. Semua tiap-tiap perkara batin, tiap-tiap perkara yang zahir adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang meluluskan perkara itu dikatakan zahir dan batin. Maka batin itu salah satunya ketahuian Allah. Zahir ketahuian Allah. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala nasabah kepada zahir dan batin. Masya Allah. Allah wa huwa bi kulli syai'in alim. Ialah Allah Subhanahu Wa Taala sekalian alam. Itu Tuhan yang dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui kan. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Dan ialah Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang menakluk dengan tiap-tiap suatu amat mengetahui kan. Tiap-tiap satu perkara Allah Ta'ala mengetahui. Lulus dengan ilmunya. Sebagai takluk inkishaf. Allah Ta'ala sekali akan mengetahui kan. Sebab itu jamin kita nak mengaji akidah pada para ibu dan bapa. Siapa orang tanya mengetahuian Allah Ta'ala. Sebanyak butir pasir di patah. Tuhan tahu. Nyata bagi Allah, terang bagi Allah, tidak ada kesumaran bagi Allah SWT. Sebanyak-banyak butir pasir di atas muka bumi, Masya Allah, Masya Allah. Wajib kita iktikad bahawasanya tak silap di dalam sebutir pasir berapa ratus jirai firik, berapa ratus jising. Bahkan semua tak muka bumi sekalian butir pasir, sekalian juzuk pasir, sekalian jiring pasir, sekalian jising pasir, sekalian jiring pirik bagi tanah, semua alam mengetahuikan Allah Ta'ala tiap-tiap daripadanya makhluk kecil besar. Tidak ada sama bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang selindungkan bagi ilmu Allah Ta'ala. Semuanya mana inkishaf, terbuka lagi, nyata, terang bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Di sinilah wajib kita sebagai menututi ilmu akidah. Kalau kita tak mengaji akidah di sini, saya kata pasal sekali-kali lah. Dia lemah kita hidup hari ini. Dia pergi ikut orang. Kadang-kadang turun parit, kadang-kadang pergi turun jemotel, kadang-kadang berni dengan lemah. Dah jatuh air, tak sampai kaki, siap selalu dah. Berbahaya sekali-kali kalau kita tidak tutup ti nasabah kepada ilmu akidah. Bahkan pada dunia sekarang, pada bab-bab akhir ni, kita ni tak nak berapa. Walaupun mereka itu dikata Islam cukup 5 rukun bagi dia kerja. Iman, keyakinan kita. Tapi iman kita hari ni betul-betulnya Tuhan luluh ke tak? Kelepasan kita untuk kita jemerai di negeri akhirat kelak. Untuk kita mengagung di alam barzah. Sebagai jawapan kita, soalan kita, menghadapi Allah SWT, adakah lepas kita hari ini? Dengan tauhid kita, kerana dengan 73 firqah, 73 fuaq, 73 badan ni, satu saja. Diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli sunnah wal jamaah. Tapi semua dengan 73 fuaq pada ibu dan mama, bocik dan mocik. Tak gitu. Pak ngoh dan mak ngoh. Penuntung sekalian semua. Dia duk mengikut di dalam Baba Channel FC. Dia saya katanya sekali-kali kita kena
mengajilah kita akidah sebagai wa'wah. Hummi kalam, hummi cerita, hummi kita nak semaya, hummi kita nak puasa, hummi kita nak mengerjakan haji, bahkan hummi segala ibadah untuk kita menuju mensempurnakan ibadat kita, laksana semaya puasa kita, bertasbih, berzikir, tahmid, tahlil kita, membaca Quran kita malam dan siang. Nah, betul-betul untuk kita nak selamat kita dalam kubur. Di sini kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulama, pada ibu dan bapa sekalilah kita kena tak ketinggalan sebelum pada kita bercerai antaranya ruh dengan badan. Marilah kita sebenar-benar kacau. Nah, sebenar-benar kita mengaji humbi agama sebagai usuluddin, usul agama. Patut kita mengikut pula dengan furuuddin, seperti mana nasabah kepada ibadat semaya puasa, katakanlah tak selamat kita kalau banyak ibadat sekalipun, sekira usuluddin kita akan menyeleweng. Usuluddin kita duk ikut dalam rimba dah, duk ikut dalam duri dah. Nah, takut sekali-kali kerana kita ni tak kena dengan hak kerana Allah Subhanahu wa taala, tak kena dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan kita lenyap, akan kita lembat, akan kita panu kita. Tak kala kita bercerai ruh dengan badan masuk ke alam barzah, itu tempat nyata. Tapi nyata di situ apa lagi boleh buat? Di hari ni saya katanya sekali-kali kita kena kacau sikit sebagai usuluddin, usul agama. Ya kita hari ni buat main-main, kemudahan setengah pada setengah, bukan semua. Dalam 10 ada 102, dalam 100 adalah 10-20 orang. Jadi main-main kita dengan akidah tak berasa pelik. Tak seperti kepada mereka masa-masa dulu, setengah daripadanya dia jaga sebenarnya sebuah usuluddin, humbi agama ataupun pokok agama ataupun tanah sebagai untuk kita nak buat menanam. Sebab itulah ulama buat misal mari di dalam ulama salafus soleh. Dia buat misal kata usuluddin adalah dah kapau-kapau. Ayat katanya dia misal tanah. Tanah kita serai 2 rai untuk kita nak menanam dalam tu wi ketak, wi penuh, nak ambil hasil lah daripada buah, daripadanya duit pitih katalah. Nak ambil hasil lah buah-buah daripada makanan kita untuk nak menjaga ke tubuh badan kita, ia kena dengan buah. Ibaratnya daripada phala-phala, nak boleh phala semaya, nak boleh phala puasa, dia kena mengaji bab nasbah kepada ibadat. Tapi di kalangan tu kalau kita tojah pergi selapis lagi, nak daripada tanah. Tanah itulah sebagian orang kata walaupun serai 2 rai tanah tu cenuk hak kita sendiri. Tanah tu ialah usuluddin. Nombor 1 hari ni kita nak kenal betul-betulnya, dia panggil makrifat. Betul-betul kenal Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita kena kenalkan sifat-sifat Allah. Betul-betul kita kena mengaji ke nyata makhluk dulu. Apa makhluk? Berapa perkara makhluk? Di mana makhluk duduk? Siapa makhluk? Dan kita kenal makhluk, maka kenallah Allah. Kita kenalkan, walaupun kita tak kenal jasad tubuh Rasulullah, kenalkan sifat-sifat Nabi Muhammad. Seperti kita dah mengaji sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat Allah sebagai kanangannya wujud, kidam, baka, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, seperti mana saya baca di dalam suratul hadid sana. Ni sebagai somai hukum untuk kita nak mengenali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana perkataan Abu Bakar di dalam hasiah katanya, al-ajzu idrakun idrak. Lemah daripada mendapat, lemah daripada pendapat, itulah mendapat. Dah kita kenal makhluk nyata, maka itulah lain pada makhluk Allah. Selagi kita tak kenal makhluk, kita nak pergi kenal Allah, tak mungkin sama sekali. Tak boleh jadi. Ini mustahil. Kerana Allah bukan kata nak pergi kenal dengan mata kepala. Kenal dengan maknanya lemah daripada kita nak kenal, itulah mengenalkan. Masya Allah. Di sini kita kenalkan kita dulu. Setelah kita nyata kita, telah nyata sifat kita, perbuatan Allah Ta'ala satu-satu yang kita boleh jamah, boleh tengok dah, maka itulah dia panggil kenal Allah.
Nah, Masya Allah. Moga-moga hari ni sekali-kali ni semaka kita baca suratul Hadid. Jadi perkenalan kitanya terhadap sekali-kali hari ni. Kita nak kenal Allah Ta'ala, kena mengaji nasabah usuluddin. Nah, nyata mengaji kita sampai mati. Insya-Allah Ta'ala akan Tuhan bui dengan kita satu perkara di hadapan. Nah, sikit kita usaha, maka banyak kita dapat, betul-betul kita ikhlas. Nah, menuju ke arah iaitunya berdapat kita hari ni untuk kita nak kenal Allah Ta'ala betul-betul daripada sifat-sifat ulama tauriah mari. Insya-Allah Ta'ala makanya saya nak sambungin dengan ayat katanya, iaitunya huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin. Ialah Tuhan Allah yang telah itu sifat daripadanya, ialah Tuhan yang telah menjadi, Tuhan Allah yang telah menjadikan segala langit dan bumi itu pada 6 hari. Pada 6 hari, iaitu masa 6 hari, mula daripada Ahad di akhir dengan Jumaat. Ini Tuhan buat. Mengikut pada tafsir dari suratul Hadid, Allah Ta'ala menjadikan langit berlapis-lapis. Sebagai kalau kita tengok di dalam satu ayat suci Al-Quran lagi, Tuhan katanya, Bismillahirrahmanirrahim, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dibina kami atas kepala kamu. Dibina kami kata Allah. Allah bina atas kepala kamu, yang ini atas kepala kita. Fawqakum, di atas kamu, iaitu atas kepala kita. Langit berlapis-lapis, iaitu sab'an shidada. 7 lapis yang kuat-kuat, yang teguh-teguh. Ini nyatanya kata Tuhan Allah Ta'ala menjadikan atas kepala kita, iaitu langitnya berlapis-lapis sampai ke sab'an shidada. 7 lapis, 1, 2, 3, 7 yang kuat-kuat. Tapi itu tak utuh, kita tengok tak ada nampak getah. Tidak ada tiar langit. Neng nak notis, nak tunjuk kata Allah Ta'ala kuasa. Pas buat kita dengan tidak ada contoh, buat kita dengan tidak ada plan mari, mudah sekali-kali bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada meski. Sampai kalau kita mengaji, kau kaji lagi, pada dengan Allah Ta'ala menjadikan stokok otak tak kepala kita. Untuk nak mengkajikan, sebagai Allah Ta'ala buka lunah dah. Hak Tuhan buka cerita dah kepada kita. Tapi nak tutup ti. Nak pergi mengaji dengan, nak pergi boleh ngalah dunia tu, memang, tapi jaga-jaga. Ayat katanya Tuhan bina atas kepala kita dengan 7 lapis yang kuat-kuat, yang teguh-teguh. Dan dibina pula di bawah kita bumi. Dengan wa'i kalimah jamak. Tak kita ke 7 pulaknya dengan teguh-teguh, dengan kuat-kuat, iaitu bumi yang kita dah pijak. Dengan masa 6 hari. Ni dia ayat ada sana kata Allah Ta'ala menjadi tiap perkara tu dengan masa bertolak asuh. Walaupun dengan 1 kelip mata, ia tidak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Dengan 10 minit, dengan setengah jam, dengan sejam, begitulah. Tapi walau bagaimanapun dengan keyakinan kita, dengan ajaran Allah Ta'ala sendiri, sebagai dengan ayat suci Al-Quran, iaitu cerita sendiri dengan tidak ada meski. Katanya Allah Ta'ala nak ajar dengan hamba-Nya satu-satu perkara, nasabah kepada pekerjaan, wa imam pekerjaan dunia dan akhirat dengan bertolak asuh. Alhamdulillah sekali-kali. Sebab itu kita hari ni, apa-apa dalam pekerjaan kita, dunia dengan rai, wa imam akhirat. Maka hendak kita kerjaan dalam berdasar. Di dalam wicca Allah Ta'ala ajar, iaitu bertolak asuh. Hak dia sehari kita buat 2 hari. Hak dia 2 hari kita buat sampai 4-5 hari. InsyaAllah kita akan tak jemuh dalam kerjaan itu. Kita akan kokoh lagi. Kita akan berjaya 1 hari. Kita akan berjaya. Hak dunia kita akan berjaya kerana ia tidak ada berlemah. Juga kita akan jatuh pada bulan Ramadan kemarin. Kalau kita bertolak asuh, kita tak tak ijak minyak sangat. Sekadar lagi 80-100 bulan Ramadan kemarin sebulan. Alhamdulillah kita selamat. Tapi dengan bulan Ramadan kemarin kita ijak 100 nedah. Sub meta. Kalau meta kereta 200, meta 300. Sabit itulah kita bain masuk Syawal 2 hari tak ada dah. Subuh pun raik, zuhur pun tak ada, asar pun raik.
ada hok tolong dah lah. Hok besok 37 orang, hok mari sungguh ke 10 orang tak nak siapa dah lah hari ni. Subuh besok 3 sahlan ni, sufufakum. Tengok 3 orang lihat belakang. Nah ya kata. Sauf. Kita tengok. Betul sah, rapatkan sah. Tengok, oh, mana? Kena 4 orang. 4 orang pula hak 3 selena belakang. Hak gagah-gagah hak naik 100, hak 200 pada bulan Ramadan sebulan habis dah. Ani nak ayat katanya dah. Ibu-ibu bapa ni boleh buat mikir. Nak ayat kata hani walaupun 3 selena dia tekung. Dia ambil hak ni dah ni. Ambil dana, ambil al-ajalatu minasyaitan at-ta'anni minallah. Bergelah gesah berupuh. Tengah gogang tu. Itu di bahasa syaitan. Kerana hak ni tak lama dia pergi. Perangai gaduh. Hak bahasa ngek tak bergaduh ni janganlah. Ni orang panggil ni. Kalau kita duk bagi zaman dulu, kurang dengan arnak. Nah, ingat dah baru kurang dengan arnak. Ni dia nak ayat tak kurang dengan arnak. La hawla wala quwwata illa billah. Mustahil nak pergi benih kurang menata mengakau. Kurang dia berjalan dengan mengakau, arnak dia lompat. Arnak dia berjalan tak ada, dia lompat tong tu arnak. Nah. Arnak kalau kata 500 baik dia pergi dengan masa 10 minit. Tu arnak. Upamanya dia pergi dengan masa 7-8 minit. Kurang 500 baik dia pergi dengan masa 2 jam. Tu kurang. Tapi dengan kita bergaduh, arnak kata gaduh nama aku. Aku tidur pula. Nanti 2 minit pas kurang dekat-dekat aku locak sebentar pang. Tapi akhir sekali kita makngi dia. Lotah. Tak boleh pergi. Ni nak ayat tu dengan dalil ni yakin sekali-kali akan benar kurang. Walaupun dia mengakak walau 3 selena. 3 selena tak apa, 5 orang tu cak setahun cukup. Jemaah 5 waktu. Subuh ke 4 sapan dah. Tu pada ibu dan bapa nak ayat kata mama dan ayah. Inilah hak Allah Ta'ala ajar sendiri dengan kita untuk jaya kita dunia sampai kepada akhirat. Mari kita sama-sama bertolak asuh, jangan bergaduh. Tiap-tiap boya lagi kita tak jemuh. Akan kau berasa manis, kau berasa manis, kau berasa lilin, kau berasa lecah. Masya-Allah, kita akan sampai ke tempat. Siapa matlamat hak kita nak, maknanya kejayaan kita dah dapat. Nak ayat katanya ni dia lah. Nak ayat kata hak ajaran daripada Allah Ta'ala sendiri dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa stawa 'alal arsy, kama dia bersamaan ia Allah atas arsy. Ni tak ada ayat duduk ni, kena jaga ni. Ayat ni sekali-kali dah jadi badai ni. Sabit tu kita kena mengaji pula nasabah kepada ayat suci Al-Quran. Kita kena tutup dengan berguru. Ayat Al-Quran dia ada 2. Satu orang panggil ayat muhakkam. Ayat yang tidak kesamburan, tidak kesamaran, tidak kesemaburan bagi kita. Pihak Allah semua ayat tidak ada kesemaburan. Itu kalam Allah, ayat suci Al-Quran, kalamullah. Cakap dia sendiri, cakap Allah. Mana nak kesemaburan? Kita tu kata ulama ada kesemaburan bagi kita. Kerana Tuhan beri ilmu kita sikit-sikit seorang. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tidak dibagikan ilmu kepada hamba-Ku malaikat sedikit-sedikit seorang. Ibarat seluah-luah laut setitik daripadanya. Tu dia ya. Sikit ni ayat kata nak sebuah kepada qalilan. Sikit aja kita. Maka di sini kita berhajat kepada masa sahabat-sahabat tafsir. Lepas tu tabi'in mai siapa kepada tengah-tengah korong yang ke-7 yang ke-8 siapa kepada korong kita 13-14 sekarang. Itu semua berdasar daripada orang pandai. Kita hari ni duk ambil orang pandai mari. Orang bijak sana, orang siapa terhak, siapa perekak dia. Orang beratus-ratus bukan beribu-ribu sepanah. Ada sepanah hidup, sepanah mati, hodok gali-gali. Ayat-ayat suci Al-Quran. Ibarat daripada pukak-pukak kokok, pukak jeruk.
Bukan buka habis 4 mik 5 mik di mana tepi patah tu, kita pun 3 mik tak siapa semik ya kita ni. Maka moga-moga kita kena pakai orang pandai. Orang pandai kata lagu mana? 2. Hak nyata hak Tuhan sebut dalam Quran. Nah, ayat Quran muhakkam terai belaka. Tapi dalam hatu ada juga hak bahasa kesamaran bagi kita. Dah wa ukharu mutasyabihatun. Itu berhajat kepadanya yang paling ke makna. Nah, tu kita kena mengaji suku. Nah, ayat katanya Allah Ta'ala selepas menjadikan langit berlapis-lapis, bumi berlapis-lapis, barang antara sudah dengan masa 6 hari, mula daripada hari Jumaat sudah mula daripada hari Ahad sudah pada hari Jumaat pada masanya. Kemudiannya summastawa 'alal 'arsy, kemudian menyamui di atas arsy. Bukan makna menyamui situ duduk itu mustahil. Bersemayam ia Allah atas arsy, iaitu yang tertinggi. Arsy yang tertinggi akan menyamuan yang layak dengannya, yang tiada bersentuh dan tiada berpihak dan tiada berjasa. Itu dia jaga dah tu. Itu setengah daripada. Kita ingat dalam tafsir lain panggil lagi huk ulama mutafsiri nak jaga kita takut gelecoh di sini, kerana batas ni jalan ni banyak orang gelecoh, tak kena benda gelecoh. Nauzubillahi min zalika. Di sini kita kena hati-hatikan. Nah, kita jaga dah hak Tuhan ayat dah di dalam ayat muhakkamah. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Tidak seufahamukan sesuatu Allah itu. Nah, wa huwas sami'un basir, dan Allah yang amat mendengar lagi amat melihat. Laisa kamislihi syai'un. Itu nyata. Ni kita kena pergi mengaji suku. Insya-Allah taala. Akan kita kalau kita nak mengaji tafsir dari sikit demi sikit, kita berguru dengan nyata di sini, kita akan selamat. Kita jangankan mutafsir ayat suci Al-Quran dengan ra'yi, dengan kenapa kita, dengan kepala otak kita berasa nak pergi ke mana, kita pergi ke tu. Nauzubillah min zalika. Kita minta ujah tu deh. Maka nak ayat katanya sebagai layak dengan Allah Subhanahu wa taala, yang apa maksud wallahu a'lam. Ya, Tuhan katanya ialah summastawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardh. Ketahui ia Allah barang yang masuk di dalam bumi seperti hujan dan orang mati. Itu mengikut tafsir. Semualah tahu. Galian-galian barang yang masuk dalam bumi. Berapa ratus perkara, berapa ribu jenis hok masuk dalam bumi. Setengah daripada mengikut pada tafsir ialah iaitu hok masuk galian di dalam bumi, air hujan dan orang mati. Itu mengikut tafsir. Air hujan hok turun di atas masuk dalam tanah. Hak tu kita tengok dengan musyahadah. Dan pulaknya orang mati. Seorang, 2 orang, gali-gali kambuh. 3, 4, 5, 7 gali-gali kambuh. Beribu, berjuta gali-gali kambuh. Itu masuk dalam perut bumi. Banyak lagi batu, besi, sekalian perkara yang kita tak dapat mengetahui kan barang atas masuk ke bawah. Itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini nyata sekali-kali. Tak dapat tidak ini. Itu makna katanya wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Tak bagi, tak dijadikan ilmu dengan hamba-hambaku itu ialah mereka sedikit-sedikit. Allahu akbar walillahil hamd. Habis wa ma yakhruju minha, dan bara yang keluar daripadanya, daripada bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan gali-galian emas dan perak. Banyak juga. Itu sebagai misal. Hak gali-galinya dalam bumi terbitlah ke atas. Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, segala butir-butir, segala benih-benih. Pokok durian, katakanlah pokok tamar, nasabah kepada tanah Arab. Pokok delimau kepada hak sebelah atas nak Chiang Mai. Itu orang panggil barang hak dalam bumi, galinya naiklah ke atas. Karena Tuhan jadi sebelah atas turun ke bawah. Dan sebelah bawah naik ke atas. Ada misal sana. Hani nak ayat katanya semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nak notih katanya Allah Taala
Maha Kuasa. Allah Ta'ala lah sebagai mentadbirkan, menjagakan sekalian perkara hak dia ciptai sebelah atas, sebelah bawah dan barai-barai antara. Hani kita kena tutup tilah. Sikit demi sikit nasbah kepada mengaji tafsir ayat suci Al-Quran. Hari ini tak mada kita nak mengaji ayat Quran untuk baca saja, mengaji tajwid saja. Hukum 5 untuk nak mengesahkan semaya, upama nak mengesahkan tahiyat. Di hari ini kita kena lebih sikit daripada tu. Mengaji dah hukum 5 lebih sikit supaya nak mengesah tak sewi batalkan, tak sewi gelecoh pada makna-makna ayat suci Al-Quran kerana salah. Dan kita mengaji kalau tak sapa terhad tu, maka dalam amal ibadat kita kecuali benar lah. Nak jadi mundur lah, nak jadi kau tak sah, kau berubah makna. Kerana kita baca dengar kenapa kayak kita. Dia bahkan kita dah mengaji umur 7 tahun dah. Dah bawa tu lagi sampai ke umur 50 lah ni. Telok kekong pergi habis dah. Maka dah berubah makna, tak sah pada situ. Maka di hari ni kita nak betul dah tu, nak sebut kepada tajwid katakanlah, nak betul kepada Fatihah dan tahiyat, nak tambah pula mengaji tafsir. Apa hari ni makna Fatihah? Ya sebenar 7 ayat daripada suratul Fatihah. Dia hok buka mulut kita duk baca Fatihah 17 kali sehari semalam. Nak tahu makna gatiklah sikit sebanyak. Bukan sekat tu saja. Di dalam ayat suci Al-Quran 1000 ayat lebih, bahkan kita mengajilah bertolak asuh hingga sampai ke hari kita bercerai di antara ruh dengan badan. Mengajilah kita tak menjadi kesesat. Tetap kalau kita turun ke alam barzah, ke pintu kubur laksananya, tak menjadi ya sesat amat sangat. Mengajilah tidak sayup. Tak supaya mengaji ilmu lain. Kalau kita umur 60-70 berasa nak sayup pun boleh dah. Tapi kalau mengaji ilmu Quran, mengaji ilmu Allah Subhanahu Taala sebagaimana ilmu hadis dan ilmu Al-Quran, tajwid katakanlah apa saja, tak menjadi sayup, tak jadi menyesali, tak menjadikan kepapaan. Akan kau sehari kau manis, kau sehari kau laksananya Allah Taala tambah rezeki, lagi lebih lagi tambah taufik dan hidayah, membukakan seluah-luah hati kita, ginapok ke perkara hak sebenar. Bukan terus kita akan nampak ke alam barzah kepada alam mahsyar. Moga-moga di sinilah kita berasa manis, berasa licin. Alhamdulillah sekali-kali dia hak Tuhan nak bui, tak ada berapa payah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dia sekiranya tiap-tiap kebuyan daripada Allah Ta'ala, yang keizinin Allah Ta'ala, yang kerana Allah Ta'ala, yang mempertunjuk Allah Ta'ala terhadap hamba-hamba dia ke dalam alam ini, yang bermaksudnya maka tidak ada lain lah yang boleh membukakan mata hati kita. Tidak adalah perkara benda yang boleh menunjukkan satu perkara dengan hati senobari kita, melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-matanya. Maka dengan malam ni saya katanya tak melewatkan masa. Tengok mari 9.15 dah. Daripada kita mulanya 9.5 minit, apa ni 8.5 minit jadi 9.15, seja 10 minit, 70 minit dah saya kecek malam ni. Raka-raka nya dengan sebegitu mentafsiri ayat Quran dengan mengikut hak ulama balik mari. Hak ulama tafsir dah, cuma saya tu apa ni baca mengikut hak ulama mentafsir mari dah. Maka moga-moga apa kita dengar malam ni laksananya apa ni ganjaran kelebihan daripada tu semata-mata daripada Allah Ta'ala lah. Bui kelebihan, bui pahala, bui ganjaran, laksananya taufik hidayah. Bui kita apa ni bui hati di antaranya ibu-ibu bapa ya duk apa ni mengikut di dalam iaitu Baba Channel FC ni akan kita sedikit-sedikit sekali kita bertumbuh-rumuh untuk kita berjaya dunia sampai kepada akhirat. Moga-moga sama-sama kita minta munajah tiap-tiap malam hari, semata-mata kita berdoa dengan Allah Ta'ala. Moga Tuhan berikan satu perkara kepada kita, laksananya taufik hidayah, bukakan sebenar-benar hati kita, mata hati kita. Lebih-lebih lagi hari ni nak bertunjuk juga kepada anak-anak cucu kita, untuk selamat bukan kita seorang nak selamat hidup dunia sampai kepada akhirat. Lebih lagi hari ni dak bosan pula kepada anak-anak cucu kita. Moga-moganya sama-sama kita mengikuti terus kelanjutkan masa kita, tak menjadikan lengah, tak menjadikan mundur. Dan kalau tu saja dengan malam ni tidak ada uzur apa dengan pada malam Sabtu dapat saya mari pula dengan waktu yang sama
Dengan itu saya minta izin dulu undur diri saya dengan kalam mulia, kalam yang bersih, yang muhibah sekali-kali, iaitunya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wallahu a'lam.